KPM. Okey, Sean. Okey, cikgu. Ambil ni. Ya. Okey, saya akan ambil yang ni. Warnakan, Sean. Okey, boleh, cikgu. Angkatkan, penuhkan kotak-kotak tersebut. Okey. Warnakan jelas-jelas ya, supaya murid-murid boleh nampak. Baik, cikgu. Kita warnakan. Tapi cikgu, kenapa kita nak kena warnakan kotak-kotak ni, cikgu? Sean, kita akan belajar hari ini tentang perpuluhan, Sean. Oh, ya ke? Jadi kita akan belajar tentang perpuluhan berdasarkan kotak 100. Kalau Sean nak tahu, kita akan belajar selepas ini. Okey, cikgu. Jom kita sambung warna, cikgu. Ya, jom, boleh. jom. Wah. Isikan. Salam sejahtera, anda sedang menonton tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan mata pelajaran kita pada hari ini adalah matematik bersama dengan Cikgu Syahril. Hai Cikgu. Hai Sean. Khabar baik, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Cikgu. Terima kasih kerana bersama kita dan kita juga ada seorang jurubahasa kita iaitu Cikgu Azliana. Hai Cikgu. Okey, baiklah cikgu, dan saya tahu bukan kita berdua sahaja, kita juga ada murid-murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Itulah dia muka-muka yang akan bersama kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, boleh tak cikgu kenalkan mereka kepada kita semua? Boleh, Sean. Saya bersama dengan 4 orang daripada murid SK Sri Samudra. Yep. Saya akan kenalkan seorang-seorang. Okey, silakan cikgu. Yang pertamanya kita akan bersama dengan Sarah Amanda. Sarah Amanda. Hai. Itu Sarah Amanda. Dan keduanya kita akan bersama dengan Muhammad Uzair. Hello. Muhammad Uzair. Dan kita akan ada bersama dengan Is Iman. Is Iman. Dan yang keempat kita akan bersama dengan Damia Batrisya. Okey, hai semua. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Okey, semua dah sedia, Cikgu? Dah sedia. Dan sebenarnya saya nak tanya daripada awal tadi, Cikgu, kenapa kita nak kena warnakan kotak-kotak ni? Apa yang kita akan belajar hari ini, Cikgu? Okey, Sean. Hari ini sebenarnya kita akan belajar tentang perpuluhan. Okey. Apa topik yang kita belajar hari ini adalah tentang perpuluhan matematik tahun 6. Okey, Cikgu. Dan daripada standard kandungan 2.2 iaitu perpuluhan dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.2.1 iaitu mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Hasilnya sehingga 3 tempat perpuluhan dan 2.2.2 membahagi perpuluhan dengan perpuluhan hasilnya sehingga 3 tempat perpuluhan. Okey, maknanya hari ini kita akan belajar berkenaan dengan mendarat dan juga membahagi perpuluhan, Cikgu. Ya, betul, Sean. Okey, macam menarik juga ya pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum itu saya nak tanya lagi sekali, murid-murid yang ada dalam talian, adakah anda sedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up ataupun double thumbs up. Okey, nampaknya mereka dah sedia. Tapi sebelum itu, Cikgu, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah matematik bagi tahun 6. Baiklah, Cikgu. Silakan. Okey, Sean. Hari ini kita akan belajar tentang mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Okey. Tetapi sebelum itu, kita kena fahamkan konsep perpuluhan. Baik. Kita tengok kalau ada pada papan putih di depan tu. Ya. Baik, kalau lihat pada papan putih di depan tu adalah 2.37, 2.37 dan 2.37. Ada 3 kad. Ya. Sekarang ni macam mana? Kita kena tanya pada murid-murid yang mengikuti siaran kita. Baik, kita minta Uzair
Baik Uzair, macam mana kita nak dapatkan jawapan bagi 2.37 tersebut dalam jumlah keseluruhan, Uzair? Okey, Uzair, silakan. Saya akan menambahkan ketiga-tiga kad nombor tersebut. Okey, bagus Uzair. Kita akan menambahkan ketiga-tiga kad nombor tersebut dan kita akan mendapatkan hasilnya. Dan ada satu lagi kaedah, Sean, dan semua murid yang ada bersama dengan cikgu, kita akan membina ataupun mendapatkan jumlah keseluruhan itu melalui proses mendarab. Iaitu 2.37 kita darabkan dengan 3 dan kita akan dapat hasilnya. Maksudnya sekarang ni dalam konsep mendarab ialah operasi tambah berulang. Itu kalau kita nak tahu tentang konsep mendarab. Dan hari ini Sean, kita akan masuk tentang darab perpuluhan dengan perpuluhan. Baik, kita tengok kepada soalan yang berikutnya. Okey, 4.35 ada 4. Kita nak tengok seterusnya. Baik, kalau kita nak dapatkan maklumat daripada Damia. Okey, Damia, macam manalah kita nak selesaikan 4.35 kalau kita nak dapatkan jumlah keseluruhan, Damia? 4.35 darab 4 jadinya 17.4. Betul. 4.35 darabkan dengan 4. Kita akan dapat jawapannya 17.4. Baik, ini adalah konsep mendarab. Sekarang kita akan masuk kepada kaedah mendarab perpuluhan dengan perpuluhan. Sebenarnya Sean, kita ada 3 kaedah. Jadi saya akan ajarkan ketiga-tiga kaedah dan kita akan minta supaya murid faham dan kuasai ketiga-tiga kaedah tersebut dan mereka akan pilih yang mana yang terbaik. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Baik. Yang pertama, kita akan menggunakan petak 100. Baik, petak 100 yang kita lukis tadi, yang kita warnakan tadi, itu petak 100. Baik, kalau sifar perpuluhan 3 didarabkan dengan sifar perpuluhan 3. Baik, dalam bentuk petak 100, kita akan warnakan sifar perpuluhan 3 di sini maksudnya Sean, adalah 30 kotak per dengan 100. Baik. Jadi sifar perpuluhan 3 didarabkan dengan sifar perpuluhan 4. Jadi ada 40 kotak yang diwarnakan. Baik, macam mana kita nak dapatkan hasilnya? Menggunakan kotak. Okey. Baik. Jadi kita akan dapatkan jawapan dengan cara menindihkan kedua-dua kotak ni ataupun kedua-dua petak 100 ini. Baik, kita akan tindihkan dan jawapannya adalah pada bahagian yang bertindih ini. Baik. Kalau kita kira di sini Sean, kita akan ada 12 kotak. Jadi 12 kotak ini membawa maksud 12 per 100. 12 per 100 dalam perpuluhan adalah sifar perpuluhan 12. Menarik kan? Cikgu. Jadi kita boleh dapatkan jawapan melalui kaedah menggunakan petak 100. Baik. Okey, itu cara yang pertama. Kita lihat cara yang kedua, iaitu menukarkan kepada bentuk pecahan. Baik, kalau kita menukarkan kepada bentuk pecahan, macam mana cara kita nak tukarkan? Yang ni kita kena tahu pula bagaimana untuk menukarkan perpuluhan kepada pecahan, Sean. Baik, kita kena tanyalah rakan-rakan ataupun murid-murid yang ada di rumah dan juga di dalam talian. Baik, kita nak tanya Amanda lah. Okey Amanda, kalau sifar perpuluhan 3, bagaimana kita nak tukarkan kepada bentuk pecahan, Amanda? Sifar perpuluhan 3 jika ditukarkan kepada bentuk pecahan, ia akan menjadi 3/10. 3/10. Tahniah Amanda. Baik, betul. Sifar perpuluhan 3, bagaimana? Kalau murid-murid di rumah tanya, macam mana cikgu? Sifar perpuluhan 3 itu tukarkan kepada pecahan. Baik, mudah je caranya. Kita lihat kepada angka selepas titik perpuluhan. Kalau ada satu digit, bermaksud di bawahnya ada satu sifar. Okey, jadi kita akan dapat satu sifar di sini, jadi bermaksud 3/10. Baik, kita akan darabkan dengan, kalau sifar perpuluhan 4 bersamaan dengan 4/10. Jadi kita akan darab terus. 3 darabkan dengan 4 sama dengan 12, 10 darab dengan 10, jawapannya 100. Tapi jawapan ini dalam bentuk pecahan. Jadi kita punya jawapan perlu ditukarkan kepada perpuluhan. Baik, bagaimana kita nak tukarkan kepada bentuk perpuluhan? Lihat pula ada berapa sifar? Ada 2 sifar. Jadi kalau 2 sifar, kita kena gerakkan 2 kali ke sebelah kiri. Cikgu ulang, 2 kali ke sebelah kiri. Jadi bila kita gerakkan 2 kali ke sebelah kiri, kita akan dapat jawapan sifar perpuluhan 12. Jawapan sama dengan yang kita gunakan petak 100 tadi. Betul ya? Okey, jadi yang ini adalah cara yang kedua. Baik, kita tengok contoh ataupun cara yang kedua bagi soalan yang lain pula.
1.25. Okey, 1.25 darab dengan 2.3. Baik, kita nak tanya Is pula lah. Is, sedia Is? Ya. Baik, 1.25 Is, macam mana kita nak tukarkan kepada pecahan? 1.25 ditukarkan kepada bentuk pecahan per 100 akan menjadi 125/100. Bagus, 125/100. Macam tadi Sean, macam mana cara dia? Kita lihat je selepas titik perpuluhan ada berapa digit. Kalau ada 2 digit bermaksud di bawahnya ada 2 sifar. Baik. Okey. Jadi kalau 1.25 dia akan jadi 125/100. Okey. Okey, jadi kita kena buanglah titik perpuluhan tu, kita akan dapat menukarkan perpuluhan kepada pecahan dengan cara melihat nombor, melihat digit dan seterusnya kita tulis dalam bentuk pecahan. Baik. Baik, seterusnya didarabkan dengan 2.3. 2.3 ada 1 digit. Ini bermaksud ada berapa? Ada 1 sifar. Okey. Okey, jadi kita akan dapat 23/10. Ya. Boleh nampak tak perbezaan dia? Di sini ada 2 digit bermaksud ada 2 sifar. 1 digit ada 1 sifar. Okey, jelas. Jadi, selepas kita dapat dalam bentuk pecahan ini, Sean, kita akan darabkan terus dan kita akan dapat jawapan dia 2,875 per dengan 100 darab 10, jawapannya 1,000. Ya. Okey. Baik. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Yang ini dalam bentuk pecahan. Ya, Go. Jadi, macam mana Sean? Kita kena ikut berapa bilangan? Ada 3 sifar. Ada 3. Bermaksud kita kena gerakkan berapa kali? 3 kali? Yes. Ke kiri? Baik. Ke kiri. Bagus, Sean. Baik. Kita akan gerakkan 3 kali ke kiri dan hasilnya kita akan dapat 2.875. Cikgu, saya nak tanya, yang ni ada 3 tempat perpuluhan, Cikgu? Ya, betul. Contoh kalau kita ada 5 tempat perpuluhan, macam mana tulis jawapannya, Bagus. Cikgu? Soalan yang sangat bagus. Ah. Kalau ada 5 digit ataupun 5 tempat perpuluhan, macam mana kita nak dapatkan jawapan? Kalau kita ikut kepada silibus yang ditetapkan dalam tahun 6, kita cuma sehingga 3 tempat perpuluhan. Jadi kalau dapat sehingga 5 tempat perpuluhan, jadi kita kena bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, Cikgu. Baik. Jelas ya untuk murid-murid di dalam talian dan juga dalam di rumah ya, di rumah. Jadi kita selesai untuk cara yang kedua. Kita pergi kepada cara yang ketiga. Baik, cara yang ketiga adalah mengira dalam bentuk lazim. 1.25 darab dengan 2.3. Macam mana kita nak selesaikan? Kita selesaikan menggunakan bentuk lazim. 1.25 darab dengan 2.3. Okey. Baik, untuk kaedah ini, kaedah yang ketiga ini, apabila kita mendarab melibatkan perpuluhan, kita abaikan dulu titik perpuluhan. Okey. Kemudian kita darab, anggap seperti kita darab dalam bentuk nombor bulat. Okey. 125 darab dengan 23. Jadi kita darab dengan 3. 125 darab 3 kita akan dapat 375. Ya. Kemudian kita darabkan dengan angka 2 di sini, kita letakkan sifar. Kemudian kita darabkan, kita akan dapat 25 sifar-sifar. Cikgu, saya ada lagi satu soalan, Cikgu. Bagus. Kenapa kita kena letak sifar dekat sana, Cikgu? Bagus, soalan yang sangat bagus. Abang Syom tanya kenapa kita letakkan sifar di sini. Baik. Kalau kita buang titik perpuluhan ini adalah menunjukkan 23. Ya. Baik, sebutannya adalah 20 dan 3. Ini bermaksud bila kita mendarabkan dengan 3, jawapannya 375. Dan apabila kita mendarabkan dengan 20, Okey. jadi 125 darabkan dengan 20, jawapannya adalah 2,500. Okey, jadi kita perlu mendarab dengan 20, sebab itu kita letakkan sifar di depannya. Okey, faham Sean? Faham. Harapnya murid di dalam talian dan di rumah faham kenapa kita letakkan sifar di situ. Baik, seterusnya kita tambahkan dan kita akan dapat 2,875. Kemudian, macam mana nak letak titik perpuluhan? Persoalan utama akan berlega dalam fikiran murid. Macam mana nak letakkan perpuluhan? Senang saja. Kita tengok di sini ada 2 tempat perpuluhan. Ya. Dua digit selepas titik perpuluhan bermaksud 2 tempat perpuluhan. Baik, ada 2 tempat perpuluhan. Di sini ada 1 tempat perpuluhan. Berapa jumlahnya? Oh, ada 3. Jadi bermaksud kita gerakkan 3 kali. Jadi kita akan dapat jawapannya 2.875. Okey, Cikgu. Sekarang saya faham lah, Cikgu. Faham. Okey. Baik, itu adalah kaedah ataupun 3 cara yang perlu kita dapatkan jawapan melalui proses mendarab. Ya. Okey, Sean. Baik. Jadi kita nak pergi kepada soalan.
Oh, Mungkin kita boleh pergi pada soalan sebab kita nak cuba ataupun nak tanya murid-murid adakah mereka faham dengan kaedah yang saya tunjukkan tadi. Baik. Boleh dah sedia murid-murid di rumah dan juga di dalam talian? Dah sedia atau belum? Ya. Sudah, dah sedia. Okey. Baik, kita akan bagi soalan untuk melihat bagaimanakah mereka menjawab melalui 3 cara tadi. Pilih cara yang terbaik. Pilih cara yang terbaik ataupun terpantas. Okey. Baik, ingat tu dalam matematik pilih cara yang terpantas dan juga yang terbaik supaya tidak membebankan ataupun mengelakkan kita daripada buang masa. Okey. Baik, soalan yang pertama. 0.6 darab dengan 0.39. Okey, kita kena bagi masa sikit Sean sebab ini memerlukan pengiraan sikit. Maknanya yang ni sebenarnya Ego kita boleh pilih antara 3 cara tersebut 3 tapi cara, bergantung betul. pada betapa lajunya kita boleh Ya jawab betul. soalan tersebut. Kita perlukan pilih yang ketiga-tiga tu ada macam contoh yang pertama tadi kan. Kalau nak gunakan petak 100 agak lambat kan. Jadi mungkin tak sesuai. Kita akan gunakan kaedah sama ada tukarkan pada bentuk pecahan ataupun darabkan dalam bentuk lazim. Bergantung kepada keupayaan murid tersebut. Okey, baik. Baik, mungkin kita nak tengok. Baik. Dah siap? Okey. Okey, siapa yang dah siap? Kita akan cuba tanya. Okey. Ya. Siapa yang dah siap? Siapa yang nak dah cuba? siap? Okey, saya nampak Sarah angkat tangan Ego. Sarah angkat tangan. Orang lain dah sedia ke belum? Okey, Sarah angkat tangan. Okey, Sarah. Sarah jawab soalan yang ni 0.6 darab dengan 0.39. Apa jawapannya Sarah? Jawapannya ialah 0.234. 0.234. Kita semak jawapan Syam, betul tak? 0.234. Wah, betul. Tahniah untuk Sarah. Baik, kena bagi Sean. Okey, kita bagi satu butang Ego. Kita kena bagi butang pada orang yang boleh menjawab dengan tepat. Okey, tadi baik, siapa ada Sarah nama Amanda? Sarah? Okey, Okey, tahniah. Sarah dah dapat 1 butang. Okey, 1 butang. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, baik. Sedia? 4.5 darab dengan 26.13 gram. Kena bagi masa. Okey, cuba kira. Yang di rumah, yang di dalam talian, cuba kira. Cuba dapatkan jawapan yang tepat. Untuk yang ni saya rasa Ego, cara yang berdasarkan apa yang cikgu dah terangkan tadi, saya rasa cara yang paling cepat adalah menggunakan teknik apa tadi? Nombor lazim. Bentuk lazim. Bentuk lazim. Bentuk lazim. Kan? Betul, betul. Sebab kalau bentuk kita lazim. gunakan yang kotak 100 tu, maksudnya akan ambil masa Ego. Betul. Baik. Ada yang dah angkat tangan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba soalan ni? Okey. Is Iman. Okey, Is Iman. Kita bagi peluang pada Is Iman. Okey, Is Iman apa jawapannya? Jawapannya ialah 117.585 gram. 117.585 gram. Baik, tepat jawapannya Sean. Tahniah untuk anda. Is Iman. Baik, Okey. 1 butang untuk Is Iman. Baik. Satu lagi peringatan untuk murid-murid. Apabila kita mendarab dengan ada nilai ataupun ada unit di situ, jawapan kita kena letakkan unit. Sebab di sini tak ada unit. Okey, kita mendarabkan angka nombor dengan nombor, tetapi di sini ada nombor dengan unit. Kita mendarabkan dengan nombor yang ada unit. Jadi jawapan kita kena ada unit juga. Okey? Itu ingatan untuk semua. Baik, soalan yang ketiga. 0.3 darab dengan 1.32 kilometer. Baik. Cuba cari jawapan. Ya, yang di rumah pun boleh cuba untuk menjawab dan nanti kita akan bandingkan jawapan kita. Betul. Ya. Yang ni pun ada unit Sean. Tadi ada gram, ni ada kilometer. Jadi pastikan tulis unit. Ya. Siapa yang dah dapat boleh angkat tangan. Baik. Baik, okey. Dah ada Amanda, Damia, Uzair. Okey, Uzair. Kita bagi Uzair untuk menjawab soalan ini. Jawapan saya ialah 0.396 kilometer. Tahniah Uzair. Betul. Betul ke? Cikgu cakap betul. Kita semak jawapan dulu. Okey. 0.396 kilometer. Betul. Okey. Tahniah untuk Uzair. Dapat satu butang itu? Satu butang juga untuk Uzair. Baik. Seterusnya, soalan yang keempat. Baik, soalan yang keempat dalam bentuk ayat penyelesaian masalah. Tinggi Syahril ialah 1.65 meter. Tinggi adiknya ialah 0.8 daripada tinggi Syahril. Berapakah tinggi adik Syahril? Baik. Di sini ada satu kata kunci, Sean. Ya.
Dan murid-murid yang ada di rumah dan juga dalam talian, kata kunci di sini adalah daripada. Daripada itu menunjukkan operasi mendarab. Okey. Jadi di situ ada kata kunci. Dan bila kita dapat kata kunci, kita tahu untuk dapat soalan ini, kita perlu gunakan operasi mendarab. Jadi di sini 1.65 meter darab dengan 0.8. Kita cuba cari jawapan. 1.65 meter darab dengan 0.8. Sama apa juga. yang saya perasan pun cikgu ada unit di sana cikgu. Betul Sean, ada unit. Jadi jawapan kita kena tulis unit. Okey cikgu. Okey, jom kita semak sama ada yang dah ada jawapan tu boleh terus angkat tangan ya. Yang dah dapat boleh angkat tangan. Kita nak tengok siapa yang boleh jawab soalan ini. Baik, okey Damia. Damia dah angkat dari tadi ni. Okey, Damia, apa jawapannya Damia? Jawapannya ialah 1.32 meter. 1.32 meter. Kita semak jawapan, betul ke? Baik, 1.32 meter. Tahniah untuk Damia. Tepat sekali. Tepat sekali. Satu butang, baik, Ego? satu butang. Layak. Jadi, kita nampak di situ empat-empat ada butang. Ada butang. Oh, tahniah untuk keempat-empatnya. Mungkin yang ada di rumah pun boleh dapat jawapan dengan siapa yang dengan mereka-mereka yang ada di dalam talian, Sean. Ya, cikgu. Dan sebelum kita berehat, cikgu, mungkin cikgu boleh berikan sedikit ulasan kepada apa yang kita dah belajar untuk segmen ini, cikgu. Baik, untuk mendarab, kita ada 3 cara seperti yang cikgu beritahu tadi. Jadi kita kena pilih yang terbaik dan tercepat. Sebab ada banyak cara dalam mendarab. Kalau ikut mendarab kita ada sebenarnya ada 20 cara, Sean. Wih, 20 cikgu? Yes, 20 cara. Baik, 20 cara, terkejut kan? Baik, dan kita kena pilih yang terpantas sebab kita perlu mendapatkan jawapan dengan cara yang terpantas dan ikut kesesuaian soalan. Jadi, itu yang penting dalam pemilihan jawapan ataupun pemilihan cara pengiraan. Okey, baiklah cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula ke tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita adalah matematik. Sean, buat apa tu, Sean? Cikgu, saya tengah bahagikan sama rata bola-bola yang ada dalam bakul ni kepada 3 bakul yang ada di hadapan saya, cikgu. Bagus, Sean. Dalam bakul asal tu ada 15. Ada 15, cikgu. Okey, masukkan dalam 3 bakul. 3 bakul. Secara sama banyak ya? Ya, cikgu. Okey. Apa yang berlaku sekarang, Sean? Okey, daripada 15 dalam bakul ni, cikgu, menjadi 5 dalam setiap bakul. Okey, maksudnya makin berkurang di situ kan? Cikgu. Okey, bagus. Baik, sebenarnya di sini kita nak tengok ini adalah proses bahagi dan bahagi itu adalah proses tolak berulang. Oh, iyalah, cikgu. Ya. Oh, okey. Baik, kita akan teruskan, Syam. Silakan, cikgu. Okey. Baik, kita akan belajar hari ini bahagi perpuluhan dengan perpuluhan. Okey. Baik, macam mana kita nak jawab soalan bahagi perpuluhan dengan perpuluhan? Macam seperti yang kita belajar sebelum ini, kalau dalam matematik ada banyak kaedah. Jadi kita kena kuasai kaedah-kaedah tersebut. Dan bagi bahagi perpuluhan dengan perpuluhan, kita ada 3 cara. Ataupun 3 kaedah. Dan cikgu akan tunjukkan satu demi satu supaya semuanya faham dan dapat kuasai kaedah tersebut pada hari ini. Baik, yang pertamanya. Baik. Kita terus pergi kepada kaedah yang pertama, iaitu kaedah tolak berulang. Kaedah tolak berulang. Contoh soalan 2.5 bahagikan dengan 0.5. Macam mana kita nak buat ni, Sean? Baik, kita gunakan kaedah tadi, kita tolakkan nombor-nombor tersebut. 2.5 kita tolakkan dengan 0.5. Okey. Ada baki, iaitu 2.0. Ya. Kita tolak lagi dengan 0.5. Kita ulang tolak dengan nombor yang sama. Kita akan ada baki lagi 1.5. Kita tolak lagi dengan 1.5 tolak dengan 0.5, kita akan dapat 1.0. Ya. Ada lagi baki, Sean. Kita kena tolak lagi. Tolak lagi dengan 0.5. Jadi, kita akan dapat 0.5. Boleh tolak lagi kan? Ya, betul. Boleh tolak lagi. Kita tolak lagi sekali. 0.5 kita tolakkan dengan 0.5. Tak ada baki. Bila tak ada baki, di mana jawapannya?
Kita tengok berapa kali kita tolak. Oh. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan 5 kali. 5 kali. Jadi maksudnya jawapannya ialah 5. Oh. Jadi 2.5 bahagi dengan 0.5 jawapannya 5 dengan cara kita tolak berulang. Okey, Baik, itu satu kaedah ataupun satu cara. Hmm. Cara yang pertama. Baik, kita tengok yang berikutnya, Sean. Ya, jom. Soalan yang lain tetapi menggunakan kaedah yang sama. Okey. 8.45 bahagikan dengan 2.5. Jadi kita akan tolak macam tadi. 8.45 tolak dengan 2.5, kita akan dapat ada baki 5.95. Tolak lagi sekali, kita akan dapat 2, tolak dengan 2.5 kita akan dapat 3.45. Tolak lagi sekali 3.45 tolakkan dengan 2.5 kita akan dapat 0.95. Baik, di sini Sean kita tak boleh tolak dah. 0.95 tolak dengan 2.5 tak boleh. Ego. Jadi kita nak buat macam mana? Baki ni kita kena bahagikan dengan 2.5. Baki ini bukan tolak, kita akan bahagikan dengan 2.5. Baik. Apabila kita kira 0.95 tolak dengan 2.5, kita akan dapat 0.38. Tapi ini bukan jawapan, Sean. Ya. Jawapan dia macam mana? Jawapannya hasil tolak tadi berapa kali kita tolak? 1, 2, 3. Kemudian kita akan dapat 3 tambahkan dengan 0.38, kita akan dapat 3.38. Oh, okey. Begitulah caranya, Sean. Cikgu, selain daripada kaedah bahagi pecahan ni, ada tak kaedah lain? Baik. Bahagi ni kalau kita tak dapat nak selesaikan dalam bentuk kaedah pecahan, bahagi pecahan, kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah bentuk lazim. Bahagi bentuk lazim. Dan bahagi kalau Sean nak tahu, tadi mendarab ada 20 cara. Bahagi ada berapa cara? 12 cara. 12 cara. Dan kita kena pilihlah yang mana yang paling cepat, paling sesuai dengan kebolehan kita. Dan ini salah satu yang cepatlah kita bahagikan dalam bentuk pecahan. Ya. Okey. Boleh murid di rumah dan juga dalam talian? Ini adalah jawapan bagi soalan ini, iaitu 3.38 dengan cara yang pertama iaitu tolak berulang. Kita pergi kepada kaedah yang kedua, iaitu menukarkan bentuk kepada pecahan, iaitu nombor perpuluhan tadi kita tukarkan kepada bentuk pecahan. 2.5 bahagi dengan 0.5. 2.5 bahagi dengan 0.5. Baik, macam mana kita nak tukarkan? Sama macam kita belajar, menukarkan perpuluhan kepada pecahan, iaitu kita akan dapat 25/10 bahagikan dengan 5/10. Baik, di sini kita nak tanya dulu. Sebab, bolehkah kita nak bahagikan 25/10 bahagi dengan 5/10? Baik, kita nak tanyalah pada Is Iman. Macam mana sebelum kita nak bahagikan tu, apa yang perlu kita buat? Kita perlu tukarkan dulu operasi pecahan kepada operasi darab, cikgu. Okey, kita kena tukarkan dulu operasi bahagi ini kepada operasi darab. Okey. Okey, maksudnya di sini 25/10 bahagi kita tukarkan kepada operasi darab. Okey. Kemudian 5/10 ini kita kena terbalikkan ataupun buat secara sonsangan. Baik, kita terbalikkan 5/10 jadi 10/5. Ya. Okey. Bila kita dah sonsangkan, jangan darab terus. Sebab nombor-nombor ini boleh dikecilkan. Okey, kita kecilkan dulu. 25 dengan 5. Kita boleh bahagikan gunakan sifir 5 dapat 5. Dan di sini 5 bahagi 5 dapat 1. Ya. Kemudian 10 dengan 10 kita boleh kecilkan. Kita bahagikan 10 dapat 1. 10 kita bahagikan dapat 1. Baru kita darabkan. Okey. Sekarang 5 darab 1, 5. 1 darab 1, 1. Ya. 5/1 bersamaan dengan 5. Sama jawapan dengan yang tadi, tetapi bentuk ataupun cara yang berbeza. Okey. Ini soalan bagi cara yang kedua. Ya. Kita tengok cara yang kedua dengan soalan yang berlainan. 8.45 bahagi dengan 2.5. Baik. 845/100. Apabila kita tukarkan perpuluhan kepada pecahan, bahagikan dengan 2.5, dia akan jadi 25/100. Kita tanya supaya murid-murid di rumah dan juga di dalam talian faham. Baik, cikgu nak tanya Damia. Okey, Damia. Ingat tadi, Is Iman dah sebut. Cikgu nak tanya Damia pula lagi sekali. Sebelum kita selesaikan soalan bahagi pecahan ini, apa yang kita kena buat dulu?
Ya, cikgu. Okey, apa yang perlu kita buat sebelum kita selesaikan soalan bahagi pecahan ini? Macam mana tu? Kita perlu tukarkan dulu operasi pecahan kepada operasi darab, cikgu. Okey, kita perlu tukarkan operasi bahagi, bukan operasi pecahan, operasi bahagi kepada operasi darab. Jadi 845 per 100 kita darabkan dengan, jangan lupa terbalikkan. Okey, 25 per 10 jadikan 10 per 25. Jadi kita selesaikan. Kecilkan dulu. Okey. Kita kecilkan gunakan sifir yang bersesuaian. Okey, jadi kita akan dapat, kalau sifir 5, kita akan sini dapat 5, di sini akan dapat 169. Kemudian 10 dengan 100 kita bahagikan gunakan sifir 10 ataupun kita potong sifar tu pun boleh. Kita akan dapat 1 per 10. Kemudian baru kita darabkan. Okey. Jadi kita akan dapat 169 darab 1, 169. 10 darab dengan 5 dapat 50. Jadi kita akan bahagikan yang ini. Okey? Bahagikan ataupun kita akan selesaikan dalam bentuk perpuluhan. Baik, kita akan dapat jawapan 3.38. Baik. Cara menukarkan, Sean, daripada soalan ini kepada jawapan ini kepada bentuk perpuluhan, penyebut dia kita perlu tukarkan kepada 100. Okey, darabkan dengan 2, di sini pun darab dengan 2, kemudian kita akan gerakkan titik perpuluhan seperti yang kita belajar tadi mengikut bilangan sifar dia. Okey, yang ni cara yang kedua. Cikgu harap yang di rumah, yang dalam talian jelas dengan penerangan cara yang kedua. Okey, baik, ada lagi ke? Ada lagi, Sean? Oh, ada? Cara yang ketiga. Baik, cara yang ketiga iaitu menukarkan kepada bahagi pecahan. Baik, tadi kita buat tukar kepada pecahan. Yang ni kita tukarkan kepada bahagi pecahan. Macam mana maksudnya? Maksudnya adalah kita menukarkan kepada bahagi bentuk pecahan. Bahagi ada 12 cara tapi kita nak gunakan dalam bentuk pecahan. Baik, 2.5 bahagikan dengan sifar perpuluhan 5. Bahagi dengan sifar perpuluhan 5. Macam mana nak selesaikan, cikgu? Susahlah, dua-dua ada titik perpuluhan. Jadi cara dia macam mana? Caranya adalah kita menukarkan penyebut ini kepada nombor bulat. Tukarkan kepada nombor bulat. Macam mana nak tukarkan kepada nombor bulat? Senang saja. Kita gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Okey. Jadi kalau sifar perpuluhan 5 gerakkan sekali ke kanan, titik perpuluhan ini dia akan jadi 5. 5 itu adalah nombor bulat. Bila di bawah digerakkan sekali, di atas pun gerakkan sekali ke kanan, dia akan jadi 25, Syah. Baik. Jadi sekarang kita tukarkan kepada bentuk nombor bulat yang atas ni dan juga di bawah pun nombor bulat, kita akan dapat jawapannya 25 per dengan 5 ataupun 25 bahagikan dengan 5. Jadi jawapannya macam mana? Kita bahagikan macam biasa, 25 bahagi dengan 5, kita akan dapat jawapannya 5. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni kita menukarkan bahagi tadi kepada bentuk bahagi bentuk pecahan. Ya. Jadi kita akan dapat jawapannya 5 dengan proses bahagi pecahan. Baik. Ini contoh yang pertama. Ada tak contoh lain? Ada contoh yang kedua, iaitu bagi cara yang ketiga. Baik, menukarkan kepada bahagi pecahan. 8.45 bahagi dengan 2.5. Kita buat dalam bentuk bahagi pecahan. Apakah langkah yang pertama tadi, Sean? Kita kena memastikan dia menjadi nombor bulat. Bagus, Sean. Memang fokus hari ini. Sean kena dapat 1 bintang juga. Baik. Kita tukarkan ke kanan sekali untuk menjadikannya sebagai nombor bulat. Jadi kita gerakkan sekali dan jangan lupa di sini pun gerakkan sekali. Kita akan dapat 84.5. Jadi 84.5 kita bahagikan dengan 25. Menjadi kita akan selesaikan menggunakan proses bahagi bentuk pecahan. Dan kita dapat jawapan dia di situ iaitu 3.38. Maksudnya jawapan sama. Cuma cara sahaja yang berbeza. Cikgu harap yang di rumah dan talian faham dengan kaedah-kaedah yang cikgu tunjukkan tadi. Dan sekiranya ada soalan, pilih yang paling cepat dan paling mudah kita jawab. Jangan yang paling lambat. Kan? Setengah orang suka jawab, cikgu yang ni senanglah cikgu, tapi lambat. Jangan pilih yang tu. Ambil yang senang dan cepat. Okey. Baik, kita kena ujilah, Sean. Murid-murid yang ada dalam talian, yang ada kat rumah, mereka boleh dapat jawapan menggunakan cara-cara yang ditunjukkan ni. Baik, Cikgu. Dah ready ke? Dah sedia ke? Murid-murid di rumah dan juga dalam talian? Kalau dah sedia, angkat tangan, tunjukkan. Okey, good.
Kalau boleh 2. Thumbs up 2 sekali. Baik. Nampak dah bersedia bersemangat tu. Baik. Baik, dah ada 3 soalan situ tadi. Ada 3 bentuk ataupun 3 cara untuk dapatkan jawapan. Jadi pilih yang mana yang sesuai. Cikgu akan bagi soalan yang pertama. Sedia? Di rumah pun sedia? Soalan yang pertama. 12.5 bahagi dengan 0.5. Baik, cuba selesaikan. Kita tengok bagaimana prestasi mereka, Sean. Okey. Kita harap mereka dapat menguasai ketiga-tiga cara tadi dan pilih cara yang paling sesuai, paling tepat. Ya. Macam cikgu sebutkan tadi, ada 3 cara, cikgu. Ya, betul. Kalau saya boleh ulang balik apa yang cikgu dah sebut tadi, cikgu. Cara pertama adalah menggunakan kaedah tolak berulang ataupun menukarkan kepada bentuk pecahan. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga pula yang cikgu sebutkan tadi adalah menukarkan kepada bahagi pecahan. Bahagi pecahan. Yang mana satu yang lebih senang dan cepat. Betul. Okey. Kita kena pilih yang paling cepat, paling senang. Okey. Semua dah angkat tangan tu. Okey. Kita tengok siapa yang nak jawab soalan ni. Siapa angkat tangan dulu? Cikgu nampak Uzair dulu. Okey, Uzair. Silakan Uzair. Uzair? Ya, Uzair, silakan. Oh, nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal. Mungkin cikgu boleh pilih soalan lagi. Okey, kita minta Is Iman. Is Iman? Okey. Is Iman? 35.466. Baik, Is Iman bagi jawapan. Lagi sekali Is Iman. 12.5 bahagi dengan 0.5 Is Iman. Soalan yang pertama, ulang. Jawapan dia ialah 25. Oh, baik, jawapannya 25. Betul ke? Kita semak jawapan. 12.5 bahagi dengan 0.5. Baik, cara menjawab terpulang kepada masing-masing. Sama ada nak menggunakan cara yang pertama, cara yang kedua ataupun cara yang ketiga. Pilih yang cepat dan tepat. Baik, jadi jawapannya 25. Tahniah untuk Is Iman. Is Iman layak untuk dapat 1 butang. Satu Tahniah. butang untuk anda. Baik, dah ada 2 butang di situ. Baik. Kita cuba soalan yang kedua. Soalan yang kedua. 13.14 bahagi dengan 1.2. Baik, ambil masa sikit untuk mendapatkan jawapan. Boleh guna mana-mana cara yang terpantas. Ya. Sebab matematik ni saya sebut cepat dan tepat. Cepat dapat jawapan dan tepat dapat jawapan. Jadi itu sangat berkesan untuk kita menggunakan teknik yang sesuai. Okey. Siapa nak jawab ni? Dah ada. Uzair. Okey. Uzair, boleh Uzair? Ya, silakan. Soalan yang kedua Uzair. Cikgu, my Uzair. Okey. Uzair punya mic tak berfungsi lagi sekali. Mungkin kita boleh pilih. Okey, kita minta orang lain. Kita minta Sarah. Sarah Amanda. Jawapannya ialah 10.95. 10.95. Okey, 10.95 betul ke? Kita semak jawapan. 10.95 betul. Tahniah untuk Sarah Amanda. Okey, satu butang untuk anda. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. 15.4 bahagi dengan 1.6. Cuba kira. 15.4 bahagi dengan 1.6. Jadi agak besar nombor tu kan? Ya. Tapi kalau kita menggunakan kaedah yang cepat ataupun mudah, kita akan dapat jawapan yang tepat dan cepat. Tak kira lah besar mana ataupun berapa banyak titik perpuluhan tu, memang akan dapat kalau kita guna teknik yang betul lah. Ya, betul. Okay. Sebab tu dalam matematik dia perlu belajar pelbagai strategi menjawab. Itu kelebihan orang yang mempunyai pelbagai strategi menjawab. Baik, kita nak tengok. Kita cuba lagi sekali. Uzair dah 3 kali cuba tak dapat. Kita tengok Uzair. Okey, Uzair, apa jawapan yang ketiga? Jawapan saya ialah 9.625. Okey, akhirnya berjaya. Tahniah untuk Uzair. Tahniah kepada anda. Baik, tahniah. Satu butang untuk anda ya. 9.625. Tahniah untuk Uzair. Baik, soalan yang keempat. Okey, nampaknya soalan yang keempat ni lebih besar angkanya. 54.325 bahagikan dengan 2.5. Baik. Wow, okey.
dia walaupun sebenarnya dalam matematik dia kita belajar nombor tu makin lama makin besar, tetapi proses tetap sama. Tetap sama. Macam kita belajar di tahun 1, tahun 2 kan sama je. Proses sama tetapi nombornya makin besar. Ya. Sebab tu perlu kuasai daripada tahap 1 lagi kan. Supaya mereka dah ingat bagaimana proses dapat jawapan. Seterusnya walaupun nombor yang besar, proses sama jawapan akan dapat jawapan yang tepat. Ya, betul. Okey, ada yang dah? Okey. Lajunya. Laju. Baik, kita cuba tanya Damia. Damia, dari tadi angkat tangan tak sempat lagi. Okey, Damia. Jawapannya ialah 21.73. Baik, kita semak jawapan. Betul kan? 21.73. Tahniah untuk Damia. Tahniah, Damia. Baik, tahniah 21.73. Baik. Okey. Jadi maksudnya sekarang ni keempat-empat mereka telah menguasai proses ataupun mendapatkan jawapan bagi bahagi perpuluhan bahagi dengan perpuluhan. Bahagi perpuluhan dengan perpuluhan dan mereka dapat menggunakan teknik yang cepat. Okey. Apa teknik? Terpulang kita ada 3 cara pengiraan. Boleh pilih cara yang pertama, cara yang kedua ataupun cara yang ketiga. Jadi pilih yang mana yang bersesuaian untuk dapat jawapan yang cepat, Sean, ya. Okey, terima kasih cikgu dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula ke tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Matematik tahun 6. Baiklah cikgu, apa kita akan buat sekarang cikgu? Okey, Sean. Kita dah belajar tentang mendarat perpuluhan, dah belajar bahagi perpuluhan. Jadi kita kena uji. Mestilah cikgu. Kita kena buat kuis supaya kita nak tahu sama ada prestasi murid yang berada di rumah ataupun dalam talian mereka menguasai ataupun tidak dengan keterangan yang saya berikan tadi kan. Jadi kita akan uji mereka dengan kuis. Kuis. Baik cikgu. Jadi kita akan beri bintang juga bagi mereka yang dapat jawapan. Okey. Boleh kita mulakan, Sean? Silakan cikgu. Baik, soalan yang pertama. Jadi bolehlah buat pengiraan. 15.42 darab dengan 2.3. Okey, boleh cari jawapan. Okey. Ya, mereka yang menonton di rumah pun boleh cuba sekali ya. Nanti kita boleh bandingkan jawapan kita, tengok betul ataupun tidak. Betul. Baik. Kita nak tengok macam mana cara mereka menjawab. Sebab dah belajar, kita cuba kuasai apa yang kita pelajari dan dengan cara tersebut kita akan melalui latihan yang berterusan kita akan dapat jawapan dengan cepat, dengan tepat. Ya, betul. Dan ini adalah soalan pendarapan, Cikgu. Pendarapan. Ya. Baik, kita nak tengok siapa yang dapat jawapan bagi soalan ini. Okey. Boleh angkat tangan? Dah ada seorang dan Ada okey, dah 2, dah 3. Tiga, okey. Kita tengok Is Iman. Is Iman? Apa jawapannya Is Iman? Okey, Is Iman tolong pasang mic ya. Jawapan saya ialah C. Jawapannya ialah C, iaitu 35.466. Baik, kita tengok jawapan tepat ke tak. Okey, kita tengok pada jawapan. Betul, Sean? Okey, betul. 35.466. Tahniah. Okey, betul. Maknanya Is dapat satu butang, Cikgu. Satu butang untuk Is Iman. Okey. Baik, Sean, saya nak kongsikan sikit di sini, Sean. Ya, Cikgu. Baik, kalau kita tengok pada slide kita, kalau kita tengok kepada jawapan, macam mana nak cari jawapan yang cepat, salah satu caranya, kita tengok di sini, Sean, iaitu 42, iaitu 0.42. Ya. 42 ni ada 2 tempat perpuluhan tadi kan? Okey. Kemudian darab dengan 1 tempat perpuluhan. Ya. Iaitu darab dengan 3. Jadi jumlahnya berapa tempat perpuluhan, Sean? 3, Cikgu. 3. Jadi kalau kita tengok pada jawapan, kan, A ada 1 tempat perpuluhan. Ya. B ada 2 tempat perpuluhan. Dan C ada 3 tempat perpuluhan. Iyalah, Cikgu. Jelas sangat jawapannya. Maknanya teknik pun ada caranya untuk cari jawapannya, Cikgu. Ya, betul. Kena tengok teknik. Itu salah satu teknik yang kita boleh gunakan. Okey, maksudnya kita tak perlu kira susah payah kan? Sebab kita dah ada pilihan jawapan. Kita tengok jawapan yang paling tepat dengan kaedah yang kita gunakan. Ya, betul. Okey, itu yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua.
Okey. Soalan yang kedua, 59.3 darab dengan 1.6. Okey, ini saya dah tahu jawapannya, Ego. Tahu dah. Baik. Kalau kita dah faham, dah kuasai kaedah pengiraan, kemudian kita tahu pula teknik menjawab, kan? Dia ada teknik kan, teknik menjawab, kita boleh dapat jawapan dengan cepat. Betul? Kadang-kadang kurang pada 5 saat dapat jawapan. Kan? Sebenarnya matematik ada banyak teknik yang kita boleh kuasai. Ya, betul. Baik, ada yang dapat jawapan? Yang kat tangan? Okey. Damia dulu angkat tangan. Baik, Damia, apa jawapannya Damia? Jawapannya ialah B 94.44. Okey, B 94.88. Okey, kita tengok jawapan betul ke? Betul. Oh, betul. Baik, tahniah untuk Damia. Kita tengok balik tadi, teknik tadi. Okey. Sean dah dapat teknik tadi kan? Ya. Itu tengok di belakang saja. Satu tempat perpuluhan, kemudian darab dengan 1.6, satu tempat perpuluhan. Ini bermaksud ada? Dua tempat perpuluhan. Jadi di mana jawapannya ada 2 tempat perpuluhan? Jawapannya B. Okey, sangat jelas. Soalan yang ketiga. Okey. Sedia untuk soalan bahagi pula. 2.45 bahagi dengan 0.5. 2.45 bahagi dengan 0.5. Gunakan. Ada 3 cara tadi. Kita boleh gunakan. Okey. Yang dah dapat jawapan boleh terus angkat tangan, ya. Yang ada di rumah tengah menonton, kalau angkat tangan pun kita tak nampak, tak apa. Kita tunggu sampai kita dapat jawapannya. Betul. Di rumah pun boleh mencuba. Dah ada orang dah angkat tangan, Ego. Okey, ada yang kita nak tengok. Siapa yang angkat tangan dulu? Amanda. Okey, Amanda. Okey, Amanda. Apa jawapan bagi soalan yang ketiga? Jawapan saya ialah C, 49. Baik, 49. Jawapan yang ketiga. 2.45 bahagi dengan 0.5. Ya? Soalan ke berapa? Soalan ketiga. Ya. Apa jawapannya? B. Jawapannya B. Apa jawapannya? Amanda? B. B. Okey, Amanda jawab B. Kita semak jawapan. Betul tak B? 4.9 betul Amanda. Tahniah. So jawapannya adalah 4.9. Kita bagi satu. Bagi satu butang untuk Amanda. Okey, Cikgu, boleh je. Baik. Okey, tahniah Amanda. Baik, tahniah Amanda. Seterusnya, soalan yang keempat. Baik, soalan yang keempat. 5.16 bahagi dengan 1.2. 5.16 bahagi dengan 1.2. Baik, cuba cari jawapan. Yang di rumah, yang di dalam talian, cuba cari jawapan. Bagaimana nak dapatkan jawapan bagi soalan ini? 5.16 bahagi dengan 1.2. Kalau ingat balik yang cara yang kita belajar tadi, bila bahagi kita boleh gunakan kaedah bahagi bentuk pecahan ataupun kita boleh gunakan kaedah tak jangan sebut lagi. Yang kat tangan. Okey. Baik, seterusnya Uzair. Uzair mungkin boleh jawab, kita dengar. Jawapan saya ialah C. Baik, Uzair dapat jawapan. Okey, jawapannya C, kita semak. 5.16 bahagi dengan 1.2, kita akan dapat jawapannya 4.3. Betul. Tahniah untuk Uzair. Baik, satu lagi butang. Baik. Kalau kita tengok tu, semua dapat 3 butang lagi. Semua bagus dapat jawab dengan betul. Tanya kepada anda semua. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ego, boleh tak Cikgu berikan sedikit rumusan kepada pembelajaran kita hari ini, Ego? Baik, kalau ikut dari segi rumus keseluruhannya yang kita belajar hari ini, apa yang perlu kita kuasai adalah dalam operasi mendarab, kita kena tahu 3 cara ataupun kita kena tahu banyak cara untuk menjawab, tetapi pilih cara yang paling cepat. Dan antara yang paling cepat tadi, kita boleh gunakan kaedah mendarab, menukarkan kepada bentuk lazim. Itu salah satu. Itu sebagai satu pilihan. Dan kalau dalam bentuk bahagi pula, kita boleh gunakan bahagi dalam bentuk pecahan. Itu salah satu yang cepat. Itu tak bermaksud itu adalah pilihan yang paling sesuai. Tak, kita maksudnya itu antara yang paling cepat. Jadi yang penting kita gunakan yang cara yang paling cepat. Jadi kuasai kedua-duanya supaya kita boleh dapat jawab soalan melibatkan perpuluhan ini dengan lebih berkesan dan lebih tepat. Ya, dan bagaimana pula prestasi untuk murid kita yang ada dalam talian, Ibu? Untuk hari ini saya puas hati semua mereka memberikan prestasi yang sangat baik. 2 thumbs up. Wow. Okey, baiklah Cikgu. Dan kepada mereka yang menonton sekarang sama ada di rumah ataupun dalam talian, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan, dari manakah mereka boleh dapatkannya, Ibu? Okey, Sean, untuk bahan-bahan yang
kita pelajari hari ini mereka boleh dapat daripada portal Sumberku. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Harap ia memberi manfaat kepada anda semua dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Baik semua.